Apa juga dalam bahasa Arab maksudnya suspended object, benda yang tergantung, benda yang tergantung. Dan satu lagi maksud alaqah dia adalah clot of blood. Clot of blood ini kadang-kadang kalau gigi kita sakit ke darah kan dia keluar ketu darah macam agak-agak. Itu yang katakan dengan alaqah. Selepas alaqah ni Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khalaqnal alaqata mudghah. Lepas tu jadi mudghah. Mudghah ni kalau dalam bahasa Arab dia sebut benda yang kita kunyah. Mudghah. Chew substance. Bila yang kita kunyah. Bila kita tengok dalam gambar rajah embrio pada peringkat ni selepas alaqah itu, dia ada kesan di belakang, dia panggil apa? Somates dia. Di belakang embrio itu dia ada kesan gigit. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan tepat. Sebab tu Profesor Moore bila dia baca, bila Allah terangkan dia baca, dia terkejut. Dia kata macam mana orang zaman kurun ke-7 boleh tahu benda ni. Sedangkan perkembangan teknologi zaman sekarang baru orang boleh tengok dengan tepat apa yang berlaku di dalam rahim seorang ibu. Proses embryologi ini. Tapi zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah cerita ke orang, dia kata. Lalu dia kata mustahil Muhammad menulis kitab. Mustahil. Dan kitab Al-Quranul Karim yang kita sebut tadi, yang dulu sampai sekarang sama aja. Kalau Kristian, dia mungkin kata dulu lain sekarang lain kitab dia. Kan sebab tak ada dalam bahasa yang asal. Tapi Al-Quranul Karim siapa pun boleh testify. Inilah yang dibaca, bacaan inilah yang dibaca, bukan ini, tapi bacaan inilah yang dibaca di zaman Rasulullah SAW, dan juga bacaan inilah yang dibaca di zaman kita. Tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Cuma satu, bila Profesor Moore ni dia dapat tahu benda ni dalam conference itu, sayangnya satu lah, he didn't take the last step. Dia tak masuk Islam. Yang masuk Islam seorang embryologist daripada Thailand dalam conference tu, dia masuk Islam. Sebab tu bila kita cerita ni semua dan kita tengok peristiwa ini, tuan-tuan dan perempuan, kita belajar tajwid, kita nak ikut tajwid. Jadi kita tahu kita nak ikut. Bila kita belajar sunnah, kita nak ikut sunnah. Itu patutnya hasil pembelajaran kita. Kita tak mau jadi macam Profesor Moore tadi. Dia ada ilmu, tapi ilmu ni tak bawa dia kepada kebenaran, tak membawa dia kepada perubahan. Jadi kita semua kena ingat, we should take the last step. Bila dah ada ilmu, tajwid, belajar baca dengan elok, belajar baca ikut tajwid, dah faham sunnah yang sahih, terima sunnah yang sahih dan amalkan sunnah yang sahih. Amalkan ajaran yang sahih daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peringatan kepada kita semua. Jadi itu satu berkenaan dengan fakta sains di dalam Al-Quran Al-Karim. Satu lagi, baru ni bila balik di Malaysia, di satu tempat saya diminta bagi tazkirah. Tajuknya sebahagian lebih kurang apa yang saya sebutkan. Cuma bila saya nak sebut berkenaan dengan fakta sains ni, saya tak guna ayat ni. Saya sebut berkenaan dengan saya nak sebut di sini, saya rasa. Bila diceritakan di dalam surah An-Naml semut, bila diceritakan Nabi Sulaiman dengan tentera dia nak lalu satu kawasan, yang kawasan itu jadi tempat laluan semut. Bila dapat tahu Nabi Sulaiman nak lalu ni, semut mana yang bagi tahu kepada kaum-kaum ni yang lain? Qalat namlatun, berkatalah semut betina. Orang yang buat tafsir zaman dulu Arab, ada yang ditafsir orang Arab ni sampai sekarang lah, kita pun sebahagiannya macam tu. Orang Arab ni yang jadi pemimpin memang lelaki. Yang take the first step dalam apa saja lelaki. Jadi bila ahli tafsir dulu dia nak tafsirkan ayat tu, semut betina bagi perintah, dia rasa pelik. Sebab bagi dia yang bagi perintah ni mesti lelaki, mesti jantan.
Jadi ahli tafsir masa tu rasa pelik. Malah kalau tuan-tuan baca perbincangan ahli tafsir zaman tu panjang. Dia pun rasa pelik. Sebab apa? Semut betina bagi mereka. Sebab kaum mereka yang faham bagi mereka ni mesti laki-laki. Sampai ada yang membuat kesimpulan bahawa mungkin kebetulan semut betina yang nampak. Sebab ilmu tak ada zaman tu. Tapi sekarang ni dengan zaman perkembangan sains, orang kaji komuniti semut ni, orang tahu bahawa yang menjadi pemimpin di kalangan semut adalah semut betina. Quran sebut ratusan tahun dulu lah. Orang sekarang baru tahu. Orang sekarang. Tapi jadi benda ni tuan-tuan kena baca. Setakat yang saya tengok lah, tuan-tuan kena baca teks Quran yang asal. Kalau terjemahan ni kebanyakan dia kata semut berkata. Tapi kalau kita tengok teks Quran yang asal, dia kata qalat tu pun perbuatan betina lah, perempuan lah. Namlatun pun betina juga. Kalau kita tengok kepada teks yang asal. Teks yang asal. Jadi tuan-tuan dan puan, dom tu satu yang kita sebut tadi, Al-Quran Karim ni mukjizat dan hebat. Sebab apa? Sebab dia diturunkan kepada umat akhir zaman, dia diturunkan kepada Nabi akhir zaman. Kalau kita cerita ke orang, air